Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din, amma ba'du. Apa khabar? Alhamdulillah. Pertamanya kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya, pada kali ini kita dapat bertemu semula bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan Allah perkenankan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ini dengan kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, masukkan kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita berada di dalam bulan Ramadan. Persoalannya, bagaimanakah pengisian yang kita lakukan sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita hadapi, yang kita sedang hadapi ini memberikan ganjaran yang sebaiknya untuk diri kita sebagai bekalan kita di akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi tentang 5 kerugian. 5 kerugian seorang Muslim pada bulan Ramadan. Okey, jadi 5 perkara ini sangat rugi jika kita tinggalkan apabila kita sudah memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, apabila kita bangun sahur tanpa kita menunaikan solat tahajud 2 rakaat. Kita dah bangun sahur, tetapi kita rugi sekiranya kita tidak menunaikan solat tahajud 2 rakaat. Sahur tu ada keberkatan. Dalam hadis Nabi, sahur ada keberkatannya, ada ganjarannya. Tetapi dengan kita tidak meninggalkan solat tahajud, maka lebih banyak ganjaran yang akan kita dapat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana, sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan, bangun malam pada bulan Ramadan. Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran serta keampunan daripada Allah, ghufira lahu, maka akan diampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama min zambih, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kita rugi. Jadi kesempatan yang masih ada berbaki ini, apabila kita bangun sahur, cubalah untuk kita menunaikan solat sunat tahajud 2 rakaat. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang baik. Yang kedua, perkara yang menjadi satu kerugian sekiranya kita sudah berada di dalam bulan Ramadan ini, kita tidak tunaikan, iaitu meninggalkan hari terus berlalu tanpa kita bersedekah. Pernah ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Dan Nabi sendiri sangat dermawan pada bulan Ramadan. Nabi bersedekah. Seharusnya umat Islam berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan di bulan Ramadan. Tanpa kita memikirkan sebarang kerugian yang akan kita alami akibat bersedekah. Kerana balasan bersedekah itu amatlah besar di sisi Allah Ta'ala. Khususnya apabila kita bersedekah pada bulan Ramadan, maka Allah yang akan membalasnya. Bersedekah ini bukan hanya kita memberi wang,
Bersedekah ini juga termasuk dalam kita mengajak orang berbuka. Kita mengadakan iftar, mengajak orang berbuka. Ataupun kita memberi makanan. Memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda yang bermaksud orang yang berpuasa ini akan dapat 2 pahala. Akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala untuk diri dia. Yang kedua, pahala yang kedua apabila dia memberi makanan ataupun memberi juadah berbuka kepada orang yang berpuasa. Dia juga akan dapat pahala orang tersebut. Contoh, pahala orang tersebut 70. Ini contoh, kita markah lah. 70 markah. Pahala kita 70. 70 tambah 70. Kita dapat 140 markah. Tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan tersebut. Jadi memang ganjaran ini Allah berikan. Jadi kita rebutlah peluang untuk kita bersedekah pada bulan Ramadan. Kita tahu kita boleh bersedekah. Sedekah hari Jumaat, sedekah subuh, sedekah berbuka. Banyak perkara yang boleh kita lakukan selain kita bersedekah menggunakan wang ringgit. Perkara yang ketiga yang menjadi kerugian sekiranya kita tidak lakukannya, iaitu kita berbuka tanpa berdoa. Ia amat rugi. Kita menunggu untuk berbuka tanpa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kita perlu ingat bahawa doa orang yang berpuasa ini dimakbulkan. 3 doa yang tidak akan ditolak, antaranya orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Okey. Jadi waktu berbuka ini kita berdoa kepada Allah. Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika ia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Jadi ambil peluang untuk kita berdoa ketika mana kita berbuka. Sebelum kita berbuka, kita bersama dengan keluarga, kita berdoa bersama-sama, doakan kesejahteraan, doakan ibu bapa kita, doakan wabala Allah angkat, dan apa-apa saja doa, mudah-mudahan Allah makbulkan. Okey. Jadi melihat kepada hadis ini, kita mengetahui bahawa doa orang yang berpuasa ini tidak akan ditolak oleh Allah ataupun mustajab di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Darjat orang yang berpuasa ini sangat tinggi dan istimewa kerana mereka ini berpuasa kerana Allah Ta'ala. Oleh itu, kita sebagai seorang yang beriman, yang berpuasa, maka kita ambil peluang ini untuk kita mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita. Jangan kita abaikan. Perkara yang ketiga. Perkara yang keempat menjadi kerugian sekiranya kita tinggalkan di dalam bulan Ramadan ini, iaitu tiada usaha kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ini amat malang lah. Jadi sepanjang Ramadan ini, dan kita pun tahu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan inilah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi kita ambil kesempatan untuk bertadarus, mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali. Dan Jibril AS sentiasa bertadarus dengan Nabi Muhammad SAW sepanjang Ramadan. Jadi kita ambil kesempatan, ambil ibrah, ambil pengajaran, ambil sunnah, di mana kita bertadarus, kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita pasang niat dapat menghatamkan Al-Quran sekali sepanjang bulan Ramadan. Dan yang kelima, perkara yang menjadi kerugian kepada kita
sepanjang bulan Ramadan, iaitu menghabiskan waktu siang dengan tidur tanpa berbuat amal ibadah atas alasan berpuasa. Aku puasa nak tidur lah kan, nak baring. Jadi kita jangan jadikan alasan tersebut untuk kita meninggalkan amal ibadah. Kita digalakkan memperbanyakkan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Kita tahu dalam hadis, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya pintu syurga dibuka hanya pada bulan Ramadan. Bulan lain mungkin ditutup. Nak memberikan kepada kita bahawa Allah Ta'ala suka nak memberikan kebaikan, memberikan keistimewaan kepada hamba-Nya di dalam bulan Ramadan. Bukan sahaja pintu syurga dibuka, tetapi pintu-pintu neraka ditutup. Allah tutup untuk maknanya aura kejahatan tu tak sampai. Supaya perkara maksiat tu kita tak terfikir. Supaya Allah tutup neraka. Pintu-pintu neraka Allah tutup pada bulan Ramadan. Supaya kita tak ada aura untuk sampai ke neraka. Dan ditambahkan lagi, syaitan-syaitan dibelenggu, diikat sepanjang bulan Ramadan. Tiada lagi hasutan syaitan pada bulan Ramadan. Jadi kita boleh tenang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Memperbanyakkan amal ibadah dengan tenang, tanpa gangguan hasutan syaitan. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah, iaitu 5 perkara tadi. Yang pertama tadi, kita bangun sahur tanpa kita menunaikan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat tahajud. Yang kedua, kita meninggalkan atau tidak bersedekah langsung pada bulan Ramadan. Yang ketiga, kita berbuka tanpa berdoa. Yang keempat, kita tidak membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Dan yang kelima, kita hanya tidur sepanjang hari tanpa kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan berdoa, membaca Al-Quran, solat tahajud, membuat amal ibadah dan lain-lainnya, bersedekah, mudah-mudahan 5 perkara ini dapat kita lakukan. Jangan jadikan diri kita termasuk dalam 5 kerugian seorang Muslim pada bulan Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.